Terima kasih Datuk Pengerusi. Di peringkat dasar ni saya ingin mengatakan pertama sekali saya mengalu-alukan rang undang-undang perumahan rakyat satu Malaysia ini. Saya ingin memohon penjelasan Pak Menteri kerana agenda dengan izin adequate housing ini bukan agenda biasa. Dia ialah agenda yang dituntut hatta hingga ke dengan izin Economic Social Culture Rights di peringkat United Nations, yang sehingga hari ini saya ingin menjelaskan Malaysia tidak menandatangani atau tidak meratifikasikan instrumen tersebut, sehingga kan segala tuntutan-tuntutan yang sepatutnya dibawa turun daripada peringkat universiti antarabangsa itu masuk kepada perundangan tempatan tidak boleh berlaku kerana kita tidak menangani. Saya rasa kalau pendirian kerajaan hari ini untuk mengangkat agenda dengan izin property rights ini, saya menggesa Pekan dan mungkin Menteri Luar menandatangani perjanjian tersebut agar the spirit ataupun dengan izin semangat yang apa dikatakan dengan izin the protection of adequate housing itu dapat sebenar-benarnya berlaku negara ini dengan satu tahap yang selalu Pekan katakan apa international norm. Saya bagi cadangan secara konstruktif. Kedua, saya mohon juga penjelasan kepada Menteri ialah dalam agenda perumahan. Saya mengatakan saya setuju kerajaan hari ini selain daripada agenda-agenda ekonomi yang lain, saya mengatakan dengan izin property rights ialah satu kunci utama, terutama sekali untuk memperkayakan terutama sekali mereka-mereka yang berpendapatan pertengahan ke bawah. Tetapi persoalannya di sini ialah walaupun teman-teman di Dewan Mulia ini mengandaikan bahawa rang undang-undang ini akan berlaku pembinaan rumah di balik pulau, di Lipis, di kampung-kampung, saya mohon penjelasan Menteri bahawa saya rasa andaiannya lebih ialah andaian permasalahan urban poverty, permasalahan kemiskinan di bandar, bukan permasalahan yang kita bahaskan tadi di kampung-kampung. Jadi kalau itu betul, saya rasa Mak Menteri, saya tolong review ataupun nilai semula dasar tersebut, kerana yang Mak Menteri, kegagalan agenda dengan izin urban planning pada hari ini ialah masih lagi terperangkap dengan agenda urban dan rural, yang sehingga mewujudkan dua dikotomi, yang mana rural ataupun luar bandar ataupun kita panggil desa. Kita jarang panggil luar bandar, kita panggil desa sebenarnya. Luar bandar ini bunyinya terlalu imperialis, terlalu diskriminasi. Kerajaan mempanggil dulu desa. Betul lah? Luar bandar yang Datuk Pengerusi. Siapa? Itu saya panggil desa. Desaku. Datuk Pengerusi, selalunya apabila perancangan pembangunan bandar melihat pendekatan bandar dan juga desa terbentuk dua tempat yang berbeza, selalunya desa akan menjadi dengan izin baggage atau menjadi beban, sehingga pembangunan tidak berlaku di luar bandar ataupun di desa. Jadi saya mencadangkan Mak Menteri, walaupun saya menolak agenda satu Malaysia, tetapi kalau maksudnya ialah urbanization ataupun urbanisasi, is not rural, is not urban, but you see thing as one space. Tolong Google bawah urbanization. Maksudnya ialah bandar dan juga luar bandar dilihat sebagai sama penting dengan izin. Countryside will never be a burden to the urban side. Jadi Mak Menteri, saya mengatakan kalau agenda yang dibawa ini masih lagi agenda dengan izin Richard Florida, nak bentukannya ialah bandar. Saya rasa akan kekal buat sama-lamanya. Luar bandar akan menjadi masalah kepada bandar. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Ringkas saja, Yang Berhormat menyebut tadi tidak bersetuju dengan satu Malaysia begitu. Rang undang-undang ini berbunyi perumahan rakyat satu Malaysia. Jadi ini ganjil sebab rang undang-undang ini akan menjadi akta dan akan diguna pakai entah berapa ratus tahun. Dan oleh itu sesuai tak nama rang undang-undang ini? Tidakkah sesuai hanya kalaulah rang undang-undang perumahan rakyat Malaysia atau sebagainya, ringkasannya nak kata Prima ke Rosma ke katalah apa-apa pun, asalkan yang nama rang undang-undang itu patutnya untuk diguna pakai bagi seluruh zaman dan masa. Terima kasih. Terima kasih Tumpak sebenarnya dia membaca pemikiran saya. Poin saya yang kedua ialah, yang mohon penjelasan Mak Menteri, ialah begini. Kalau perumahan ini nama satu Malaysia, walaupun Dewan Yang Mulia ini kita membantah kononnya agenda satu Malaysia bukan agenda satu Israel, tetapi agenda satu Israel buat perkara yang sama.
Dia buat projek perumahan untuk orang kelompok imigrasi. Rompin tahu tu. Sebab tu dia senyum dia tengok. Satu Israel buat juga medical services. Saya tidak mengatakan kebetulan, saya mengatakan mungkin imajinasi satu Malaysia secara kebetulan tersama dengan satu Israel. Saya pun tak tahu. Bila saya cek sama, mungkin EPCO menasihat. Ada soalan lagi? Saya masa tak banyak. Okay. Balik Pulau, saya ingin Balik Pulau jangan nakal dapat lah. pandangan dari segi undang-undang. Satu Malaysia itu satu slogan politik. Setuju atau tidak setuju itu perkara lain lah. Hanya satu slogan politik itu dijadikan undang-undang. So sekarang kalau kita rasa ada kepincangan dalam rumah satu Malaysia itu, jadilah kita menentang rumah satu Malaysia itu atau kita menentang konsep satu Malaysia. Terima kasih Batu kerana memperingatkan saya. Soalannya begini, sebab zaman Kepala Batas Hadari bunyi dia. Tadi nasib baik tak ada banyak undang-undang Hadari. Tiba-tiba lepas tu kena turun, sekarang ada satu Malaysia pula. Nanti lepas ni saya takut Wawasan 2020 jadi undang. Tapi isunya lebih besar daripada itu. Datuk Pengerusi ialah saya secara prinsip memang bersetuju dengan Pekan menjadikan agenda dengan izin property right, agenda hak tanah sebagai agenda utama. Kerana ini bukan agenda baru. Seperti yang saya bahaskan, saya ulang lagi sekali. Johor Bahru pernah melakukan ketika menjadi Menteri Muda Kuala Lumpur. Agendanya baik, bagus. Muda masa tu. Menteri. Okey. Johor Bahru membuat dasar yang pada masa ketika itu tidak ada pemperbadanan secara seperti yang dibahaskan hari ini. Tetapi yang pentingnya ialah implementasinya berlaku. Tetapi saya menggesa juga pada peringkat ini kerana kita tahu antara kegagalan projek perumahan ialah apabila pemaju-pemaju tak mampu buat. Jadi di peringkat ini kita perlu betul-betul memastikan hanya pemaju-pemaju saja yang berkelayakan. Dan kita tahu kalau rakan-rakan yang sering ke mahkamah, kita boleh tahu pemaju mana yang sebenarnya selalu disaman untuk LED dan sebagainya yang gagal, dan banyak-banyak pemaju lain yang mempunyai rekod yang baik. Jadi saya terpingkat ini kita kena pastikan itu. Soalan? Okay. Nak habis? Tak apa, Datuk speaker dia prihatin. Merujuk kepada kejayaan dan juga bukti yang telah pun dilakukan oleh kebelakangan sejarah yang lalu. Saya akui seperti mana yang Balik Pulau bicara tadi, contoh terbaik Johor Bahru melaksanakan program perumahan yang menjurus kepada keuntungan kepada rakyat yang berjaya digarap sebagai yang terbaik ketika itu dan mempunyai konsep yang cukup luar biasa sehingga hari ini dimanfaatkan seluruh rakyat di kawasan Desa Pandan, dulunya kawasan penempatan saya, dan saya mengakui saya pun menerima habuannya daripada cara juga apa namanya skim yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri Muda masa itu yang bernama Datuk Syarif Samad. Sekalung tahniah apapun, kalau itu konsep yang kita pegang, maka saya percaya kita boleh materialiskan dengan akta ini menjurus kepada kemenangan kepada rakyat. Ini yang cemburu tu siapa? Bukan dia. Ini yang masalah duta ni. Ini masalah duta mereka ni bawa balik daripada negara luar ni. Perangai. Saya maafkan Rompin, dia jet lag. Rompin jet lag. Tak, maksud saya Yang Amat Menteri, penjelasan ialah pada pandangan saya permasalahannya ialah bukan permasalahan undang-undang. Masalah perumahan kan masalah undang-undang. Kerana model formulanya telah berlaku dan saya mencadangkan kalau Menteri tercari-cari pengerusi, kita cadangkan Johor Bahru lah. Balik Pulau cadangkan Johor Bahru jadi pengerusi perbadanan. Tak ada masalah. Ada track record yang baik. Seterusnya Yang Amat Menteri, saya ingin menggesa kerajaan melihat betul-betul sebenarnya apa yang nak dilakukan melalui perbadanan ini. Saya beri contoh untuk tadi Tenggara membangkitkan isu kerajaan negeri. Saya beri contoh Balik Pulau. Balik Pulau ada tanah Perda, ada tanah JKP, ini ada tanah Yayasan Bumi Putra Pulau Pinang. Tetapi saya tengok dia tidak dibangunkan untuk projek mampu milik. Hingga sekarang tanahnya banyak. Sehingga kan saya dengar, betulkan kalau saya salah, mau dibuat rumah-rumah yang mahal di tanah-tanah kerajaan persekutuan ini. Jadi saya rasa sebenarnya isunya bukan isu undang-undang. Jadi kalau perbadanan ini diwujudkan dan kemudian dikawal selia di bawah Kementerian Perdana Menteri, kita ada pula perumahan tempatan dan lepas tu kita ada lagi SPNB, saya rasa ini kita membentuk ialah struktur-struktur yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah.
Dan akhir sekali saya mohon pegawai atau menteri, ada ataupun tidak apa yang dipanggil sebagai regulatory impact assessment, kerana saya dipahamkan ADB mengenakan instrumen ini sebelum sesuatu perundangan diperkenalkan di dalam negeri-negeri yang mengambil nasihat ADB. Dan akhir sekali, kalau ianya ada, tolong bentangkan sejauh mana isu inilah isu undang-undang sebenarnya, kerana saya rasa bukan isu undang-undang, kerana ini isunya isu satu Malaysia, the Greater Kuala Lumpur, masalah apa dia ni nak jaga orang muda, ini semua masalah undi, bukan masalah perumahan. Akhir sekali, ya, boleh ulangi. Janganlah, Allah mereka. Akhir sekali, yang ceburulah, yang saya nak cadangkan ialah selain kita memberi penekanan perumahan, pemilikan perumahan melalui pendekatan pembangunan, iaitu membina bangunan-bangunan yang baru, saya mencadangkan bahawa perbadanan dengan kerjasama Kementerian Warisan mempertimbangkan pengiktirafan ataupun mempertahankan melalui pengambilan dan sebagainya kampung-kampung warisan yang sedia ada. Contohnya sekarang disebabkan yang dibentangkan oleh pekan tadi ialah ianya perlu sebab tidak ada mekanisme atau dasar yang boleh dengan izin menangani the market access ataupun akses pasaran, yang sehingga hari ini rumah-rumah di balik pulau meningkat 600, 700 ribu, 800 ribu, 900 ribu, dan kebanyakan semua dibina ketika zaman Barisan Nasional dan orang Melayu pun tak mampu. Jadi saya mencadangkan ni nak bincang kat UMNO, saya mencadangkan cadangan nanti dulu atau terimalah cadangan. Sebab itu kerajaan Pulau Pinang sebelum kerajaan pusat mencadangkan perbadanan, kita telah nak buat housing board dan lulus kat kerajaan negeri lagi cepat. Okey, akhir sekali saya mencadangkan juga kuasa tribunal ini mesti tegas, mesti kuat, tidak akan timbul lagi isu bahawa apabila rakyatnya ada masalah rumah terbengkalai dan sebagainya bawa kes, tetapi apabila menang kes tapi terpaksa lagi berdepan dengan judicial review dan sebagainya, sehingga kan kita dipahamkan syarikat biasanya banyak wang, rakyat tidak ada wang. Jadi saya juga mencadangkan pada masa yang sama perbadanan memberi keutamaan kepada mereka yang kurang upaya, bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri, iaitu dengan izin Legal Aid Foundation, iaitu Yayasan Biro Bantuan Guaman, supaya isu dengan izin legal empowerment itu dapat berlaku dan kita panggil ownership juga berlaku. Dan akhir sekali saya ingin menanyakan, apa dah jadi? Yang Mak Menteri dengar ni, apa dah jadi dengan cadangan oleh UNDP namanya Legal Empowerment for the Poor yang dicadangkan melalui Suakam, dibawa ke EPU tetapi dibaku sampahkan? Kerana itu, dalam itu terdapat juga agenda-agenda dengan izin is a property rights empowerment. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih.